Pagi, jadi hari ini kita masuk kepada unit 8, sukatan serakan data tak terkumpul. Okey, ini adalah bahagian statistik lah. Kita lihat dulu dia punya term-term dekat sini. Suratan serakan memberi gambaran tentang cara nilai-nilai dalam satu unit data tu ditaburkan. Jika set data mempunyai julat yang kecil, maka serakan tu adalah kecil. Okey, sukatan serakan suatu data ialah sukatan kuantitatif seperti julat, julat antarkuartil, variance dan sisihan piawai. Okey, kita cuba selesaikan masalah dekat sini. Dia suruh nyatakan beza markah antara murid-murid ini. Jadi untuk mendapatkan beza markah, kita kena lihat markah tertinggi yang ada dekat dalam jadual yang tak terkumpul di ini. Okey, markah yang tertinggi kita kena perhatikan satu-satulah. So the highest mark adalah 90. Manakala markah terendah yang paling rendah adalah 20 kan. Okey, jadi 20. Jadi beza markah kat sini adalah 90 tolaklah dengan 20, iaitu markah tertinggi tolak yang terendah, dapatlah 70. Jadi kalau soalan minta julat ni adalah 70. Julat tu adalah beza data yang tertinggi tolak yang terendah. Okey, kemudian untuk taburan untuk plot titik, okey, plot titik dia macam ni. Okey, cara baca dia contohnya dua orang, okey, dua orang pada jisim 38. Yang ni kan 35 kepada 34 kan. So 36, 37, 38, 39, 40. Kena baca satu-satulah. Okey, ada dua orang dekat jisim 40, ada dua orang jisim 41, ada seorang jisim 42. Okey, tu cara nak baca plot titik. Okey, jadi kat sini kita nak tengok pelajar paling berat. Pelajar paling berat, kita tengok nombor yang paling tinggi lah, iaitu 55. Okey, 55 kg. Pelajar paling ringan, iaitu yang paling rendah di sini kan. Okey, sini adalah 38 kg. Jadi dia punya beza berat dia 55 tolaklah 38 akan dapat 17 kg. Okey, senang kan? Kemudian kita lihat kepada plot data tak terkumpul bagi 10 kelas ni. Okey, dia suruh lukis plot batang dan daun untuk mempamerkan taburan ketinggian dua kumpulan tersebut. Okey, jadi kita boleh lihat untuk alfa dia ada 15 sampai 17, 15, 16, 17, 18 kan. Yang ni pun sama. Jadi untuk menghasilkan plot batang dan daun, dia macam ni. Okey, dia ada teras dia dekat tengah. Maksudnya yang tengah ni adalah nombor statik dia. 15 dia ada. 15 ni maksudnya 150. Okey, 150, 16 ada, 17 ada, 18 ada. 19 tak ada. So kita stop sampai 18. Dia bahagikan kepada dua kumpulan, satu 4 alfa, satu lagi 4 beta. Jadi untuk menghasilkan taburan data ni bagi dua kumpulan, untuk 15 152 kan. So 152 dah. 166 untuk alfa 6, 176, 165. Okey, kena buat satu-satulah. 176. Walaupun 6 ada, tapi kena tulis juga satu kali lagi. Maksudnya dia ada dua data, 176. 176, okey, 6 lagi. 167, 167. Bila dah buat, kena tick supaya kita tak ulang benda yang sama. 180, macam mana nak tulis? 180 kosong lah kan. So kosong kat sini. 176. Okey, 6 kat sini. Okey, kita dah selesai. Dia kat sini akan ada 10 data lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu lagi tertinggal. Yang mana tertinggal? 166, 176, 165, 176, 176, 167, 176, 180, 176. 9. Mana yang tertinggal? Okey, 6 satu lagi sini. Baru jumpa 4. Dia akan cukup 10 lah data kat sini. Untuk 4 beta pula 152, 2, 165. Okey, 5 kat sini. 167. Okey, sebab itulah penting kena padam macam ni. 180,
166, 155, 174, 154. Salah ni, bukan 154, 156. Ni 6, 173, 182. Okey, akan dapat macam ni kan. Dia kata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 data alpha, 10 data untuk beta. Okey, jadi kita dah jawab untuk soalan A. Kemudian B, kelas manakah mempunyai data kurang konsisten? Okey, untuk data kurang konsisten ni maksudnya dia punya taburan tu adalah besar. Okey, taburan besar maksudnya kurang konsisten. Kalau dia punya taburan seratan tu kecil, dia lebih konsisten. Macam mana kita nak tahu dia taburan tu kan? Okey, kita tengok 4 alfa dulu. Yang paling tinggi, markah yang paling tinggi tercatat dekat sini adalah 180. Okey, 180 kan. Tolak dengan 152. Macam kita nak kira julat lah. Kita akan dapat 28. Untuk 4 beta paling tinggi 182, tolak dia punya 152, akan dapat 30. Jadi dekat sini 4 beta ni dia mempunyai julat yang besar. Okey, julat besar maksudnya serakan tu besar, dia kurang konsisten lah. Okey, 4 beta ni akan jadi kurang konsisten. Faham? Jadi 4 yang B ni 4 beta kerana mempunyai data yang mempunyai serakan data yang tinggi. Okey, faham? Sekarang kita pergi kepada nombor 2. Nombor 2 ni kita nak plotkan titik. Okey, yang ni kan. Yang ni menunjukkan ketidakhadiran satu yakin, satu lagi satu riang pada 5 hari lah. Satu hari dia mencatatkan bilangan yang berbeza. Dia suruh lukiskan plot titik untuk mempamerkan taburan bilangan ketidakhadiran. Okey, plot titik. Macam mana nak plot titik? Dia ada satu garis lurus. Okey, dekat sini dia ada 5 hari. Okey, maksudnya 5 data. 1, 2, 3, 4, 5. Cikgu ambil dua petak mewakili 1. Okey, supaya dia ada ruang lah. Ini pun sama sebab dia pun juga adalah 5 hari. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Okey, seterusnya kita tandakanlah pada hari pertama 2 orang murid yang tak hadir. Okey, jadi terpulanglah nak tanda kat titik mana, asalkan dia ada 2 titik. Pada hari pertama 2. Okey, pada hari kedua juga 2 orang yang tak hadir. Pada hari ketiga 3 orang. Pada hari keempat 3 orang. Pada hari kelima 1 orang. Okey. Kemudian untuk satu riang, pada hari pertama 3 orang. Pada hari kedua 1 orang. Pada hari ketiga 3 orang. Pada hari keempat 2 orang. Dan pada hari kelima 2 orang. Okey, kita jadi macam ni lah. Soalan tanya pula, data manakah yang lebih konsisten? Okey, data yang lebih konsisten tu maksudnya dia punya, kalau kita tengok serakan, kita nak tengok julat, susah kan? Sebab dia mencatat yang paling tinggi pun adalah 3. Sini pun 3, paling rendah 1. Jadi kita tak boleh nak guna yang itu. Okey, macam mana nak tahu? Kita tengok dia punya taburan data yang mempunyai serakan yang lebih kecil. Okey, maksudnya dia lebih macam mana taburan tu berkala, seragam. Okey, jadi taburan yang seragam tu maksudnya dia lebih konsisten lah. Dia punya serakan tu kecil, dia lebih konsisten. Jadi cikgu nampak yang ini kan, yang ini. Okey, satu yakin. Jadi satu yakin ni untuk jawab B, satu yakin. Sebabnya serakan data yang kecil. Okey, berbanding satu riang. Okey, macam itulah cara nak buat dia. Okey, seterusnya cikgu pergi kepada soalan ini. Untuk serakan data, sukatan data, dia ada beberapa yang kita perlu tahu, iaitu julat antar kuartil, variance dengan sisihan piawai. Tak pernah dengar kan benda ni? Okey, julat cikgu pernah sebut. Julat ni maksudnya nilai yang data tertinggi tolak data yang terendah. Okey, data yang terbesar tolak yang terkecil akan dapat julat lah. Macam kita buat tadi kan, data tadi. Okey, julat antar kuartil. Kuartil ni maksud kamu kena tahu. Kuartil ni kita panggil sebagai Q. Iaitu Q ke 3 tolak Q per 1. Q
Q1. Q3 tolak Q1. Maksudnya kuartil 3 tolak kuartil 1. Yang ni cikgu akan terangkan lah macam mana. Sebab kita kena cari median dulu, baru kita dapat tentukan dia punya kuartil. Okey, variance dia ada formula dia. Selalunya kita menggunakan yang ini, nombor 2 selalu kita pakai. Okey. Dan ketiga-tiga ni boleh sah diguna pakai, tapi selalunya cikgu akan gunakan ataupun banyak buku gunakan formula 2. Okey, dan variance ni formula ni akan diberi pada muka depan soalan lah. Okey, kemudian untuk sisihan piawai. Sisihan piawai tu kita cara dia nak cari adalah kuasa 2 variance. Okey, maksudnya kesemua ni contohnya kalau cikgu nak ambil 2 kan, sisihan piawai sama dengan punca kuasa X kuasa 2 tolak N. Okey, dia macam tu. Yang X belakang ni, X yang bertanda belakang ni maksudnya dia punya min purata. Yang X ni adalah data dia lah. Okey, cikgu akan tunjukkan macam mana nak gunakan. Okey, sekarang kita nak tentukan julat. Okey, nak tentukan julat bagi data yang terkumpul. Untuk A, kita kena tengok julat yang paling tinggi. Okey, data yang paling tinggi adalah 9. Tolak dengan data yang paling kecil adalah 12. Jadi 90 tolak 12 akan dapat 78. Begitu juga dengan soalan B. Data yang paling tinggi adalah 56. Tolak dengan 11. Okey, bila tolak 11 akan dapat 45. Untuk julat ni dia senang je lah. Pak tengok yang paling tinggi adalah 65. Jadi 65 ke? Bukan 65. Dia ada lagi. Itu kena perhatikan betul-betul. 67 paling tinggi. 67 tolak dengan 8 kan. Okey, 8 akan dapat 59. Itu julat dia. Okey, julat ni senang je lah. Okey, untuk julat antara kuartil, cikgu tunjukkan satu contoh. Kita kena baca dia punya median. Median ni maksudnya kena tentukan median dia. Median ni benda yang kat tengah-tengah lah. Median kat tengah. Okey, maksudnya 1 potong 1, 1 potong 1. Kita potong kiri kanan. Potong kiri kanan. Okey, maka median dia kat sini. Okey, ni median dia. Bila dah tentukan median, kita padam lah sebab kita nak tengok nombor kan. Median ni maksudnya kuartil kedua. Okey, kuartil kedua lah median dia. Kalau nak kira median, senanglah 18 tambah 19 bahagi 2. Ambil dia punya purata yang tengah tu. Akan dapat 18.5 kan. Okey, soalan tak minta lah benda ni. Cuma cikgu nak tunjukkan. Okey, kalau nak tentukan kuartil ni bila median kat sini, kita potong lagi sekali. Okey, sini potong, sini potong. Okey, jadi 16 ni adalah kuartil pertama. Sama juga dengan sebelah kanan sana. Potong. Jadi 20 ni adalah kuartil ketiga. Okey. Jadi macam mana nak tahu julat antara kuartil? Julat antara kuartil Q3 tolak Q1 iaitu 20 tolak dengan 16 akan dapat 4. Okey, jadi 4 lah jawapan dia. Okey. Untuk B dan C, cikgu rasa boleh jawab sendiri kot. Cikgu dah tunjukkan kan cara dia. Okey. B dan C cuba jawab sendiri untuk dapatkan nilai julat antar kuartil. Okey. Seterusnya kita nak tengok tentukan variance dengan sisihan piawai. Okey, kita nak tentukan variance. Macam mana nak tentukan variance? Ini adalah serakan data yang tak terkumpul. Okey, mula-mula kena tentukan dia punya mean sebab dalam rumus variance dia ada penggunaan mean. Mean ni maksudnya 40 semua data ni dikuasa 2 kan. Okey. Belum lagi. Mean sama dengan semua data X bahagi dengan N. Okey, mean adalah semua data X. X ni ditambah purata lah. Mean ni adalah purata. Tambah semua bahagi dengan nilai N. Jadi bila tambah semua kita akan dapat 474 bahagi dengan 10. Jadi akan dapatlah 47.4. Okey, ni dia punya mean. Kemudian kita nak tentukan dia punya
variance kat sini. Tolak dengan min kan. Yang kuasa 2 ni adalah min. Jadi 47.4 kuasa 2. Okey, ikutlah dia punya data formula ni. Kuasa 2, yang ni baru kuasa 2. Kalau untuk kuasa 2, kamu boleh kira terus. Okey. Kira terus daripada kalkulator, kemudian tulis kat atas. Contohnya dekat sini, 43 kuasa 2 akan dapat sini 1849. Kemudian 45 kuasa 2 akan dapat 2025. 32 kuasa 2 1024. Nampak kan ni 24? Sekejap 24. 23 kuasa 2 529. 65 kuasa 2. Dia akan dapat nilai yang tinggi, 4225. 78 kuasa 2 6084. 90 kuasa 2 8100. 54 kuasa 2 2916. 32 kuasa 2 1024. Dan lagi sekali 12 kuasa 2 akan dapat 144. Okey, bila dah dapat semua ni, tambahkan yang pen merah tu kan. 1849 tambah dengan 2025 tambah 2024 tambah 5229 tambah 4225 tambah 6084 tambah 8100 tambah 2916 tambah 1024 dan last sekali 144. Dan jawapan akhir akan dapat 27920 bahagi dengan N. N ni bilangan data yang ada, iaitu 10 tolak dengan 47.4 kuasa 2 sama dengan 22. Okey, 22.46.76. Okey, kemudian selesaikan. Bila selesaikan, kita akan dapat 545.24. Okey, ini dia punya variance lah. Okey, jadi cikgu dah dapat variance. Kemudian kita nak tentukan sisihan piawai. Sisihan piawai ini maksudnya benda ni satu je. Kuasa 2 ni bawa ke sana. Jadi kuasa 2 545.24 akan dapat 23.35. Jadi inilah jawapan. Okey. Yang atas ni dia punya variance. Ni variance. Ini adalah sisihan piawai. Faham kan? Okey, bila dah faham, cikgu nak soalan B dan C cuba buat sendiri, boleh? B dan C buat sendiri. Yang ni cikgu nak bincang. Okey, yang ni untuk data terkumpul sebab dia dah dalam bentuk jadual. Ni ya, B dan C boleh buat sendiri. Cikgu nak pergi kepada soalan nombor 4. Kita nak tentukan variance dan sisihan piawai bagi data yang dalam bentuk jadual ni lah. Data terkumpul. Okey, data terkumpul ni macam mana kita nak tentukan? Tapi dia panjang. Yang ni dia panjang. Kena buat data lain. Yang ni cikgu bincang kemudian lah, takut nanti kamu keliru. Okey, jadi yang ni kita bincang minggu depan. Buatkan ini dulu, nanti cikgu bincang sekali bersama minggu depan. Okey, jadi itu sajalah kelas untuk hari ini. Harap semua faham. Sekian, terima kasih.